Senyumanmu indah berseri, hadirmu bagaikan nur menerangi. Oh Ramadan, kekasih ilahi kepada insani. Hadirmu memang sentiasa dinanti, hadirmu bagaikan nur menerangi. Keampunan, jua kerahmatan, seperti yang dijanji. Ramadan, kasihmu yang engkau seperti dijanji. Rahmat kasih turun dari ilahi kepada insani dari syurgawi. Ramadan, kasih yang kau, kasih dan ampunan seperti dijanji. Rahmat dan keampunan seperti yang dinanti. Rahmatnya ilahi kepada insani menuju syurgawi. Okey, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallu ala nabi ya latif ya kafi ya hafiz ya syafi ya karim antallah. Salam lailatul qadr. Salam alaik. Ahlan wa sahlan ya lailatul qadr. Ahlan wa sahlan lailatul qadar. 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 Amin. Allahumma rzuqna lailatul qadr. Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah kepada semua yang sudah pun selesai tarawih, yang sudah pun selesai tahajud, yang sudah pun selesai doanya, yang sudah pun selesai solat awal waktu, yang sudah pun selesai sedekahnya, yang sudah pun selesai amalan-amalan sunatnya, kita ucapkan tahniah dan sekalung tahniah. Okey, insya-Allah kena berjaya mengekalkan momentum malaikat. Okey, satu rahsia, satu jawapan kenapa kita masuk Ramadan kita rasa kita baik. Kenapa Ramadan ini menyebabkan kita rasa kita mampu menjaga segala-galanya. Bukan hanya PKP, kita telah berjaya meng-PKP-kan pertuturan, pendengaran, percakapan, penulisan kita semua, perasaan juga. Kerana itu tandanya apa? Kita kembali mewarisi menjadi seperti malaikat. Sebab sallallahu alaihi wasallam Muhammad dalam hidup manusia ni, dalam jiwa, dalam diri manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham baik dan ilham yang tak baik. Okey? Kita, life is choice. Life is a choice. Life is a choice. Hidup itu adalah satu pilihan. Jadi bila kita masuk Ramadan ni sebenarnya kita menguatkan kembali kemalaikatan, sifat kemalaikatan dalam diri. Selama ni 11 bulan kita agak berat bersifat keiblisan, kesyaitanan, kejinnan, menyebabkan tindakan kita kadang-kadang dipengaruhi sebab apa? Sebab tu kan, sebab banyak makhluk-makhluk gangguan. Tapi bila masuk Ramadan ni semua sudah terikat, wasuffidatis syayatin, maka semua kita kembali ditemani bersama dengan malaikat. Jadi kita menjadi, sebab tu kita rasa kita baik. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, ada apa nak kongsi dan kita nak dalam pertemuan yang ada malam ni? Okey, andai kata belum berlaku dan belum menjelma lagi Lailatul Qadar, kita nak share sikit antara tanda-tanda berlakunya malam itu Lailatul Qadar. Sebenarnya jangan lihat pada pokok, jangan lihat pada awan, jangan lihat pada pokok dan jangan tanya pokok mana Lailatul Qadar, jangan tanya awan mana Lailatul Qadar, tanya sama pokok mana Lailatul Qadar, nanti jawab pokok dengan tanya sama angin, tanya sama angin mana Lailatul Qadar, nanti jawab angin. Tanyalah rumput, nanti jawab rumput. Lailatul Qadar itu nak tahu di mana? Tanya Pak Cik Gak. Pak Cik Gak. Pak Cik Gak kan dia 24 jam aja. Dia tak tidur malam, dia nampak lah kan. Okey, so jawapan dia tidak ada pada Pak Cik Gak, tidak ada sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tidak ada pada awan, tidak ada pada langit.
Bukan langit yang nak sambut Lailatul Qadar. Okey, langit ni depa ni dah masuk syurga dah. Pokok-pokok ni semua masuk syurga kecuali satu pokok yang rokok. Binatang-binatang pun semua dah masuk syurga dah. Jadi depa ni tak ada Lailatul Qadar pun tak apa. Jadi kita tak payah sibuk nak tengok tanda-tanda pada depa. Sebenarnya kena tengok Lailatul Qadar tanda pada kita. Yang pertama, malam tu kalau nak tahu Lailatul Qadar, kita rasa kita mudah bangun, kita rasa kita ringan tulang, ritual. Apa maksud ritual? R-I-T-U-A-L, ringan tulang untuk jumpa Allah, ringan tulang untuk baca Quran, ringan tulang untuk beribadat, ringan tulang untuk bertahajud. Kita rasa malam tu kita sempurna. Malam tu kita rasa kita baik sangat. Malam tu kita rasa nak sedekah je, nak semayang je, nak taubat je, nak zikir, kita ringan. Sedangkan sebelum ni kita rasa berat nak solat, nak bangkit. Daripada malam tu kita rasa kita paling cepat dan paling semangat berdiri lama, baca, hafal. Terbaik malam tu. Kira itulah antara tanda Lailatul Qadar. So tanda pada kita, diri, dalam diri, in out, jangan tengok pada luar. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tak sibuklah buka tingkat tengok pokok sujud, kita sujud tak payah. Orang tak sujud, pokok sujud tapi orang tak sujud, malu kat pokok tu. Okey. Jadi itu tanda Lailatul Qadar. Okey, itu yang pertama yang kita boleh kongsikan insya-Allah. Okey, ada soalan nak tanya? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Karim. Boleh dengar saja jelas Dengar jelas ke? Okey, ada soalan? Ada jawapan? Ada tak? Okey. Ada satu kisah yang saya nak kongsi. Kisah ni berlaku dah lama dah. Ni kisah yang berlaku pada Tok Wan saya lah. Okay, kisah ni macam macam mana? Macam pelik sikit. Tapi macam tu lah kan. Lailatul Qadar ni kan memang pelik pun. Pada malam tu, malam 25. Okay, malam 25 waktu saya berada di Kedah. Okay, Tok Wan saya bangun nak ambil uduk. Lebih kurang pukul 4.30 macam tu. Sallallahu alaihi Muhammad, dia ambil uduk. Kampung kan di Kedah. Bila kampung ayat telaga ni, cerita ni dalam 70-an lah, tahun 80-70-an macam tu. Jadi bila nak ambil kat telaga, Tok Wan buanglah serban ni, dia letak dekat macam dahan pokok. Ambil ayat semayang, okay, dia letak dahan pokok, okay, dia sangkut serban dia. Ni cerita kisah Tok Wan saya, okay, berlaku dah 30 tahun lebih dah kan, 40 tahun kot. Jadi dia ambil wuduk. Bila ambil wuduk nak bangkit qiyamul tahajud sekian, malam 25 Ramadan. Maka selesai basuh kaki, selesai wuduk, maka dia nak ambil dah balik serban dia. Bila dia gagau, tak gagau. Gagau ni raba-raba lah kan, pergi cari gelap. Okey. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey, cantik soalan ni. Saya Ustaz suka amalan sunat malam raya, cantik terbaik. Muhammad Hasanan Okey, Ustaz jawab Ustaz. Cantik, Ustaz suka soalan ni. Soalan ni penentu kita boleh raya ataupun tidak. Soalan ni penentu sebenarnya. Cantik soalan ni, hebat. Okey. Jadi bila Tok Wan saya Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sangkut sangkut serban dia. Bila sangkut serban, dia pun carilah kan nak pakai balik serban. Pegang-pegang tak ada. Sudah, mana siapa ambil serban pun ni dah tengah malam, orang pun tak ada. Okey. Sekali tonton apa yang berlaku, tengok serban Tok Wan dah ada dekat bawah. Di paras kaki, lebih kurang paras lutut lah. Tadi kan sangkut kat atas. Macam tu kan, sangkut kat atas macam tu kan, atas kepala. Rabak-rabak tak ada, tengok-tengok duduk kat bawah, dekat lebih kurang Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dekat duduk di lutut ataupun di kawasan lutut. Maka Tok Wan menangis terus sujud di kaki, sujud di atas rumput menghadap Allah Azza wa Jalla, bersaksikan Allah dan malaikat. Kadang-kadang tuan-tuan Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, kita di dunia ni kita sedang berjuang untuk ikhlas. Sebab apa? Sebab bila semua benda kita nak show off kan, sebenarnya kita sedang berjuang untuk ikhlas. Muslimin dan muslimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu ikhlas ni sangat susah nak dicari. Hatta dalam surah Al-Ikhlas tidak ada satu perkataan pun perkataan ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tak ada perkataan ikhlas. Sebab apa? Sebab ikhlas ni umpama macam ATM. Ikhlas ni umpama password nak ambil duit. Nak masuk ambil duit, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan ibu dan ayah, punya ikhlas kita beribadat ni, penyakit kita dengan Allah Azza wa Jalla, rahsia Allah yang tahu. Macam kita nak ambil duit, password tu nombor kita saja yang tahu. 24434 kan, seorang pun takkan tahu. Jadi, kalau tersilap satu password dan satu nombor, kita takkan boleh ambil duit itu. Okey, maka niat kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan juga ikhlasnya kita seperti password yang sangat sulit dan sangat
sensitif itu. Kalau salah sikit je, memang takkan boleh ambil duit. Maka apa yang berlaku tuan-tuan, muslimin dan muslimat, sebab tu ikhlas ni sangat susah nak dicari. Walaupun dia umpama semua hitam di atas batu yang hitam di waktu malam yang sangat kelam, seorang pun tak nampak, hanya kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi hari ni kita semua benda nak show off, maka kita sedang berjuang untuk ikhlas. Jadi, kalau semua benda, kalau semua usaha di dunia ni nak dibayar di dunia, sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan ibu dan ayah ya, okey, kalaulah semua benda usaha yang kita nak dibuat kita buat ni nak dibayar dan nak dinilai di dunia, apa lagi yang tinggal untuk Allah dan malaikat mengira di akhirat untuk layak kita masuk syurga. Saya ulang, kalau semua amalan, kalau semua perbuatan kita di dunia, okay, kita nak dinilai dan mendapat ganjaran cash di dunia, apa lagi yang tinggal untuk Allah dan malaikat menghitung dan menilai amalan kita sehingga kita layak untuk masuk ke dalam syurga. Jadi tak semua amalan, tak semua perbuatan untuk kita layak dinilai dan mendapat ganjaran di dunia. Sebab itu adalah modal untuk kita masuk ke syurga. Simpan sama, jangan show off sangat. Simpan sikit privacy and private and confidential kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi berbalik ke kisah, jadi Lailatul Qadar ni dipanggil malam private. Okay, private kita kena jaga privacy and confidential kita dengan Allah Azza wa Jalla. Okay, tuan-tuan ibu dan ayah, ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi malam Lailatul Qadar, tahajud, menangis, taubat adalah dia panggil activity private and confidential. Kita tak payah nak cerita ke orang, kita dengan Allah Azza wa Jalla saja yang tahu. Umpama ikhlas saja kan, tidak ada perkataan ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Punya Allah suruh cari sebesar itu. Ikhlas hanya kerja Allah, malaikat pun tak boleh detect. Contoh kita pergi majlis ilmu, okay, kita pergi masjid, kita pergi surau lepas ni, Allah kata apa? Siapa yang datang, siapa yang meramaikan, Allah kata kepada malaikat, kamu just tulis, wahai malaikat, kamu tidak ada kelayakan untuk menilai keikhlasan hati seseorang tu. Yang nak menilai keikhlasan seseorang hanya aku, kata Allah Azza wa Jalla. Kalau depa main, depa lena sekalipun, hang catat tulis nama dia, dia layak dapat pahala walaupun dia lena. Okey, dia buat dosa ke, dia lena ke, itu cerita lain. Yang penting dia main, dia dengar live, dia layak dapat. Okey, dia ambil, dia guna, dia tak guna, dia guna ke dia tak guna amalan, itu cerita lain. Dia tak ikhlas itu cerita lain. Tapi bila dia dengar, dia share, dia datang, dia mak'imarah, maka Allah kata apa? Wahai malaikat, kamu tulis, kamu catat, dia layak dapat. Ikhlas ataupun tidak, itu bukan urusan kamu, itu urusan aku, kata Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, maka Tok Wan saya tadi tengok bila serban dia duduk kat bawah, tuan-tuan ibu dan ayah, rupanya mungkin dia kata, ya Allah, andainya malam ni malam Lailatul Qadar, ya Allah, maka jadikanlah inilah pintu syurga aku nak masuk lepas, inilah punca aku nak masuk syurga. Kalaulah semua pintu ibadat kita pandang sebagai punca nak masuk syurga, kita takkan sia-siakan setiap peluang untuk kita beribadat. Setiap solat kita akan buat yang terbaik. Kok lah kita kata semayang ni kok Allah tak terima, kali ni saja Allah nak terima, pam kita meninggal masuk syurga disebabkan solat ni. Contoh kita berzikir saat lagi sebelum tidur. Katalah zikir sebelum ni kita tak pernah ikhlas, Allah tak terima pun. Tiba-tiba zikir malam ni, pam naik ke langit, pam meninggal kita. Esok-esok, ya Allah, saya masuk syurga sebab apa? Sebab kamu berzikir dan kamu dengar live, kamu menitis air mata taubat pada malam 25 Ramadan, pada tanggal ada berapa bulan? 17 Mei 2018, sallallahu alaihi Muhammad, maka malam tu aku angkat kamu, amalan kamu. Maka that is the qualification you to enter the heaven. Maka sallallahu alaihi Muhammad, jangan ambil mudah setiap ruang, setiap peluang untuk beribadat. Itulah semua, setiap momen tu momen yang Allah beri peluang untuk beribadat adalah momen dan peluang nak masuk syurga. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Jadi apa yang berlaku tadi, apa yang saya kongsi tadi, sallallahu alaihi Muhammad, maka Tok Wan saya tadi, kisah Tok Wan saya tadi, tak lama selepas itu maka dia meninggal juga dalam bulan Ramadan. Setelah Allah berikan dia malam Lailatul Qadar, yang mungkin saya pernah share kisah seorang pakcik yang meninggal selepas bagi salam pada Rasulullah pada bulan Ramadan dalam Masjid Nabawi. Lepas bagi salam, jemaah terlepas, jemaah umrah saya, dia meninggal selepas dia bagi salam malam 25 Ramadan. Dia bagi salam kat Nabi dalam Raudhah, dia pusing belakang, rebah, terus meninggal. Kisah ni Ramadan terlepas, maka kisah kematian dia diviralkan seluruh AJK Masjid Nabawi. Sedangkan orang tak kenal dia. Inilah bukti sallallahu alaihi Muhammad, seseorang yang amalan dan namanya tidak pernah diviralkan di dunia, tetapi namanya diviralkan seluruh grup WhatsApp Allah dan malaikat dan seluruh penghuni langit. Maka kalau diberi pilihan, biar orang tak kenal kita, okey, biar orang sikit tengok kita, yang penting Allah dan malaikat sedang view kita malam ni, penuh ahli langit, penuh
Di dunia mungkin kita tidak di-viral dan tidak dikenali, tapi Allah dan malaikat memviralkan amalan kita. Sebab Allah SWT Muhammad, kita dengan Allah umpama ATM password tadi, dan kita menjaga close, okay? Close distancing. Biar kita social distancing di dunia, jangan sampai kita social distancing dengan Allah. Biar bersocial distancing di dunia, tetapi kita close distancing dengan Allah dan malaikat, serta sujud taubat di atas sejadah di dunia. Jadi kita bertemu lagi dalam siaran akan datang. Salam Lailatul Qadar. Salam, peluklah sejadah itu umpama kamu memeluk pintu syurga. Peluklah zikir dan Al-Quran itu umpama kamu peluk tiket kamu nak masuk syurga. Minta maaf salah silap, sehingga Allah mempertemukan kita di lain dan episod yang akan datang. Terima kasih, doakan saya insya-Allah. Terima kasih Kak Yung yang sentiasa bersama saya memberikan kekuatan doa. Kadang kita kebaikan yang kita dapat hari ini bukan disebabkan kita pun, disebabkan orang lain. Okay? Disebabkan doa mak, doa ayah, okay? Doa ahli keluarga kita, doa jiran tetangga. Kita ni tak tahu mana pun, kita tahu siapa kita. So jangan kita kena ada satu perasaan, jangan kita menganggap semua benda yang kita dapat hari ini adalah milik dan disebabkan usaha kita, bukan. Sebab tu Allah buat miskin, kaya, Allah buat susah senang untuk saling lengkap melengkapi. Okay, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak kongsikan dalam beberapa episod lepas, okay, saya pergi bagi bantuan dalam satu tempat. Sallallahu alaihi Muhammad, satu keluarga misi bantuan Ramadan. Seorang keluarga ni, mak dia, suami dia meninggal. Okay, isteri dia ada 5 orang anak. Okay, 5 orang anak, dan memang asnaf yatim lah kan. Jadi isteri dia ni, dia kerja di perkuburan. Isteri bekerja di tanah perkuburan, ambil upah cuci kubur. Jarang saya jumpa ibu dalam banyak-banyak program, 15 tahun dah sebab program ni. Cuma saya nak beritahu ni antara salah satu yang uniknya, mak ni dia kerja di tanah perkuburan. Sallallahu alaihi wasallam. Okay, setiap hari dia akan membasuh dan mencuci tanah-tanah perkuburan. Bila saya sebut macam ni, saya teringat satu hari pada zaman Nabi dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni saya cerita ni apa? Seorang ibu tunggal yang menyara anaknya 5 orang, suami meninggal. Kerjanya hanya pencuci kubur. Orang pun tak kenal dia pun, cuci kubur. Kan orang kira siapalah sangat, kerja cuci kubur dia pun. Okay, memang tidak diviralkan. Pada zaman Nabi ada seorang muslimah, okay, dia kerja dia adalah mencuci kawasan dataran luar Masjid Nabawi. Satu hari, ringkaskan cerita, Rasulullah Muhammad, dia meninggal. Ni zaman Nabi ni. Okay, bila meninggal, muslimin dan muslimat, apa yang berlaku? Nabi datang untuk solat di Masjid Nabawi. Tiba-tiba Nabi tanya pada sahabat, mana makcik yang selalu cuci dataran masjid tu? Waktu tu kira tanah pasir lah, kan? Tanah pasir Masjid Nabawi. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika itu apa yang berlaku? Sahabat kata, ni cerita ni dah berlaku sebulan selepas kematian pakcik tu. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, makcik yang kau tanya ni dah meninggal lama dah Rasulullah, dekat sebulan dah. Tiba-tiba muka Rasulullah lain macam. Kenapa kamu tak bagi tahu aku akhbar ni? Di mana dia? Di mana pusaranya? Sahabat kata, Rasulullah, dia makcik cuci masjid luar je pun. Kenapa kami nak bagi tahu? Bukannya sahabat utama. Okay? Nabi kata, kamu tak tahu kan dia tu siapa? Ahlul Jannah. Ahlul Jannah. Manakah pusara dia? Sahabat pun rasa bersalah sebab tak beritahu Nabi. Seorang makcik yang hanya kerja di luar dataran, orang tak kenal. Apa yang berlaku, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Apa yang berlaku? Sahabat dengan penuh menangis, rasa bersalah, tunjuk dekat Nabi. Ini ya Rasulullah, di pusara di perkuburan Baqi'. Maka Nabi pergi dekat kubur makcik tu. Tiba-tiba Nabi solat jenazah ghaib dekat makcik tu. Nampak tak? Sampai tahap macam tu. Orang yang tiada nilai di dunia, tetapi seperti bintang berkelipan di langit oleh Allah dan malaikat. Jadi, saudara Muhammad, jangan kita pandang orang yang minta sedekah tepi jalan yang cacat. Tentunya itu akan juga cacat di dunia, tetapi mereka lah yang paling sempurna di akhirat. Sedangkan kita yang sempurna di dunia, belum tentu kita sempurna di akhirat. Mungkin kita akan cacat di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Saudara Muhammad. Jadi, sentiasa positif pada semua alam dan orang. Okey. Jadi, kita nak bagi ruang dan peluang siapa yang tadi nak habis dah. Beri nak share balik. Okey, ada soalan tadi? Okey, ada orang yang tanya tadi kan? Siapa yang tanya tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amalan sunat. Mana tadi? Muhammad Hasanan kan? Muhammad Hasanan. Terima kasih Afifas. Okey, Muhammad Hasanan, apakah amalan sunat malam raya? Cantik soalan ni. Okey, I like it.
Okey, betul Kak, betul. Saya yang bercakap ni pun belum tentu masuk syurga Kak Yong, betul. Jadi esok-esok pendapat tarik saya masuk syurga insya-Allah. Ya, sebab kita bukan nak tunggu, kita baik kan. Okey. Tapi kita ajak sampai kita baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey Kak. Okey. Saya nak sambung. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak sambung ni, boleh dengar? Okay, saya nak jawab soalan tak sebelum kita sembang. Okay, so amalan sunat malam raya yang apa yang kita nak buat, cantik soalan ni. I like it, I'm so lovely. I love it soalan ni. Okay, bila cerita tentang Allah SWT amalan sunat, okay, kita dah cantik. Okay, kita dah, dia macam ni, Ramadan ni macam kita menatang minyak yang penuh. Bukan menatang binatang, menatang maksudnya apa? Menjaga. Kita bawa atas minyak tu kan. Dan kita bawa barang emas, barang yang kita sayang, tak mau pecah kan, barang kristal yang mahal dibeli. Jadi kita menatang ni malam pertama, malam kedua kita mendulang pahala. Okay, pahala tu umpama kristal. Kita anggap setiap malam kita ni, setiap Ramadan ni pahalanya pahala kristal. Macam kristal kan. Barang kristal kan mahal. Jadi once broken consider sold. Jadi kita tatang malam pertama, hari kedua. Jangan bagi dia pecah. Pahala ni jangan bagi pecah, jangan bagi terbabas, jangan bagi hancur berkecai. Tiba-tiba sampai malam 29, malam 30, malam lepas Allah Malaikat Sumtu bika amantu, kita akan dengar satu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini jauhan yang akan kita dengar selepas kita baca doa Allah Malaikat Sumtu buat tadi yang terakhir untuk tahun ni. Okey, apa yang berlaku? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ni yang kita takut ni. Setelah kita mendulang dan kita menantang pahala kita bagaikan minyak yang penuh dan kristal benda kaca tak boleh pecah, tiba-tiba dah cantik dah semua, malam kita semayang dah cantik, on time, on call. Last ni, yang ni penentu kita kena jaga. So kita teruskan apa yang kita buat sebelum ni. Maka yang pertama, solat wajib awal waktu. InsyaAllah sama-sama kita buat. Okay, yang wajib kita jaga. Okay, jaga tambah. Okay, jaga tambah elak. Jaga tambah elak jauh. Saya lupa saya. Formula ni, jaga tambah elak jauh. Boleh? Jaga elak tambah jauh pilih. Okay. Yang pertama jaga benda wajib, solat awal waktu. Tambah benda sunat. Elak benda makruh, Allah tak suka. Okay. 4, apa tadi? Jauh benda dosa. Yang kelima, pilih benda harus. So 5 benda ni kita kena jaga. Okay, semayang sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu juga, okay, malam raya nak buat apa? Banyakkan bertasbih. Allah kata boleh tukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Banyakkan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Masa ketupat dia ubah kan dia rumah. Subhanallah, hanya ketupat. Alhamdulillah, tasbih. Apa lagi? Masa rendang. Allahu akbar, subhanallah. Tasbih, takbir, tahlil, tahmid. Memperbanyakkan amalan ni pada malam raya. Boleh? Allahu akbar, subhanallah, subhanallah. Apa benda yang kita buat, kita nak memperbanyakkan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Dan yang paling penting, saya nak sebut pada saya sallallahu alaihi Muhammad, 1 Syawal jangan lewat subuh. Yang ni yang penentu. Ada ramai orang yang berlaku sebelum ni, dia menantang pahala dia, tiba-tiba masuk 1 Syawal 7 pukul 8, 7 pukul 7, subuh pukul 7.30, 7.45, habis, berkecai habis pahala Ramadan ni. Jadi kita jaga, jangan bersuka sangat malam raya, jangan main bertun sangat, jangan buat ketupat sangat sampai tengah malam. So buat siap-siap, pergi raya semua susul siap-siap, jangan sampai mengganggu fokus ibadah kita dengan Allah Azza wa Jalla 10 malam terakhir. Cantik dah Ramadan PKP ni, sebab kita tak boleh nak shopping sangat, kita tak boleh nak bersosial sangat, sebab Allah jaga akhirat dan fokus ibadat. Okey, ya, silakan. Ya, hai. Hai. Silakan. Saya. Okey, alhamdulillah. Sini lagi semua yang dalam room ni, dalam live Ustaz Manis. Terima kasih. So sweet. Macam mana? Apa abang? Sihat ke? Macam ni kita di mamah usia. Yalah. Sihat je. Ramadan dah nak meninggalkan kita tahun ni.
Betul-betul. So kita kena apa? Kita kena ada dua perasaan. Bila penghujung Ramadan ni kita ada dua perasaan. Perasaan pertama kita seronok. Seronok sangat-sangat. Sebab apa? Seronok sangat-sangat sebab kali ni Ramadan kita TikTok. Pahala kita tak terbabas. Pahala kita tidak terhempas. Sebab selama ni terhempas di bazar Ramadan. Terhempas dengan dunia-dunia sosial banyak sangat. Jadi Ramadan PKP ni pahala kita jaga. Pahala kita meningkat lah. Kalau boleh cek dekat malaikat buku catatan kita sepanjang Ramadan ni, kita yakin seluruh rakyat Malaysia ni pahala semua orang akan menjadi tinggi dan hebat untuk kali ni. Besi Ramadan PKP ni semua markah 200-300 ke atas. Dulu 20-30 yang bagi kat Allah. Dia seronok sangat-sangat sebab kualiti terjaga. Yang kedua kena rasa sedih. Sebab apa? Ku mengharapkan Ramadan akan datang tiba lagi. Sebab kita takut Ramadan tak main lagi. Sebab tu kalau kita tengok geng-geng ulama dulu, mereka kalau habis Ramadan teriak 6 bulan. Ramadan, Syawal, Zulqa'edah. Lepas Zulqa'edah? Zulhijjah. Lepas Zulhijjah, Zulhijjah. Zulhijjah, Zulhuzaimi, Zul Arifin, banyak ah. Zul Fadli. Jadi apa tadi? Jadi 6 bulan selepas Ramadan tu kita kena teriak. Bukanlah tak ada no, maksud kena ada sedih lah, takut Allah tak terima dan takut tak jumpa lagi. Jadi kena dua perasaan, seronok sebab kualiti, yang kedua sedih takut tak jumpa lagi. Okey. Amin. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Silakan sahabat-sahabat, kakak-kakak sekalian, kakak-kakak syurga, sahabat-sahabat syurga. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Sebenarnya kalau kita tak boleh bagi tazkirah pun, kita hanya bagi kata-kata ucapan yang baik tu pun dah kira satu tazkirah hebat sebenarnya. Okey. Terapi ni bukan hanya lagu, terapi ni kadang-kadang bagi kata-kata yang baik pun adalah satu terapi. Amin. Ada lagi kau yang nak tanya soalan tu? Semoga terjawablah persoalan tadi Hasanan. Okey. Baik. Ashraf, ya. Ya. Ni tempat ajar lah. Dah. Baru balik. Barulah juga balik. Suka cari celah-celah. Tak apa. Anggaplah pintu ni, inilah pintu syurga kita. Ya, ini background paling cantik pun. Syurga. Betul. Lagi ikut lain lagi jadi background tak cantik. Tak apa. Tak lagi tolong Tak lagi yang frame tu tolong gantung balik Frame ni memang di sini. Ini bukan berlakon dah. Bukan Ya. Frame ni memang di sini. Sama juga saya pun juga cari background yang kosongan. Aku rasa kosong kan, ambil frame, tutup, saya lagi gantung balik. Balik rumah seberang ni memang setelah PKP 2 bulan ni kali pertama balik. Lepas 2 bulan ni baru sampai rumah. Ya. Sekarang ada balik belau. Ya. Siapa lagi artis terdekat yang akan datang? InsyaAllah Allah SWT Muhammad. Okey, sebelum tu. Okey, Kak Yong nak hadiah ni. Okey, boleh? Kalau saya jumpa Kak Yong nanti, insyaAllah kalau sempat saya bawa. Sebenarnya Ishraf, sebelum jawab soalan tu, okay, frame ni adalah hasil tulisan tangan, hasil buatan tangan. Hasil buatan tangan kan? Print lah, print. Tangan dengan print. Okey. Nak print pun guna tangan juga. Okey lah. Okey, dia menggunakan aktiviti tangan dia. Sallallahu alaihi Muhammad, tapi diukir dengan tangan dululah sebelum di print tu. Oleh jiran saya, jiran salah seorang staf KKTM yang dulu saya jual di kedai saya, di butik, Manis Butik dulu 2-3 tahun lepas. Dalam banyak-banyak papan khot yang dijual, ini saja yang sempat saya simpan. Yang lain semua telah pun terjual. Ini cerita ni 2 tahun dulu, 2017, 3 tahun dulu. Ini antara papan khot yang sempat diselamatkan sebelum terjual oleh orang yang peminat khot lah. Papan khot, itulah cerita dia. Tak apa ni Kak Yong kalau berminat, insyaAllah kalau sempat saya bawa. Okey, amin ya rabbal alamin. Okey. Okey, sahabat kita kalau mungkin ke depan ni Yukis. Kita akan bersama dengan Amir Yukis. Bukan. Penyanyi Yukis yang terkini. Kita baru launch lagu raya, jadi Yukis kan Amin
Bukan yang duet dengan seorang ustaz apa yang tengah duk naik, tengah duk top tu. Bukan Abang Amir lah. Ni kira Yukis yang Yukis kan terpecah dua kan. Amir jadi solo. Ni pecahan yang kumpulan Yukis yang bukan Amir tu. Jadi dia berbentuk grup yang sekarang. So Yukis sekarang lah. Yukis sekarang. Jadi insyaAllah Yukis akan datang insyaAllah. Mereka ni rupanya saya tak sangka lah Yukis ni antara follower tegar Ustaz Manis. Jadi mungkin kita akan ada lagu duet dengan Yukis lepas PKP ni. Hari tu duet dengan Amir. Ni duet dengan kumpulan Yukis. Jadi insyaAllah kita nantikan macam mana hasilnya. Ustaz mayukiskan. Ustaz mayukiskan. Tak tahu kemungkinan nanti kita pun boleh duet. Ustaz akan Yukis, kumpulan tu mayukiskan Ustaz dan Ustaz mayukiskan Yukis. Yukis tak puan jangan mengikis. Beri orang, boleh juga bagi seorang bang yang kita sayang kan. Okey. Ada soalan ke? Ada yang baru masuk gitu. Dengan siapa? Try dengan ni lah, try dengan Diva AA. Diva AA. Okey, kita akan cuba. Dan sebelum tu kita bagi dia aktif kena gaduh kat tengkok. Jubah kena pakai 5 pasang. Quran bukan. InsyaAllah. Salam alaikum semua. Okey. Boleh tak apa. Setiap orang tu adalah setiap orang adalah harapan dan punca kita nak masuk surga. InsyaAllah mudah-mudahan. Nak end dah lah kot? Nak end dah ke? Kau baru nak start? Ada orang soalan yang baru masuk tu? Kot lah nak tanya lagi kan soalan? Boleh sembang-sembang lagi? Next boleh. Okey, rakaman tu bersama dengan abang bersamanya Yukis mungkin pastinya lepas PKP lah kan, insyaAllah tak tahu bila. Cuma sekadar untuk makluman, saya dah siapkan 9 track untuk album saya yang terbaru. Album ni berduet dengan juga Amir Yukis, Abang Munif Hijaz. Jadi rakaman ni dah siap tahun lepas lagi, cuma itulah Allah belum izin. Jadi Sallallahu Alaihi Muhammad mungkin tak tahu bila akan boleh dilancarkan album ni, saya pun tak buat dengan janji. Tapi apapun semua dah siap lah album dan lagu dan juga zikir-zikir baru. Album Ustaz Manis 2020. Mungkin tajuknya The Best of Ustaz Manis 2020. Mungkin juga album terakhir tu. Dunia pun nak kiamat dah kan. Yang untuk kita dua punya? Kita punya tajuk apa lagu dia? Tajuk apa? Corona apa Corona tiba. Corona kau ku masih tak boleh raya di sini. Nanti raya kan nak pergi rumah nanti insyaAllah. InsyaAllah boleh lah. Main ni kat Bertam seberang. Baik. Sudah. Kita jumpa lagi ya. Alright. Okay, terima kasih. Bagi pahala. Penutup zikir apa tak? Okey, kita tutup zikir. Okey, boleh? Okey apa? Man. Okey, tutup. Kita bagi zikir sikit ya, insyaAllah. Echo please. Ya. Echo please. Alright. Zikir panggilan dan seruan Allah. Zikir ni Ustaz dapat di ilhamnya di umrah hari tu. Waktu menunaikan umrah, bawa jemaah pergi umrah. Jadi biasanya kalau Ustaz bawa jemaah pergi umrah ni setiap tahun memang akan Allah izin setiap trip akan ada satu lagu ataupun zikir baru yang memang Ustaz akan buat kat sana. Memang ilham biasalah kan, ilham Mekah Madinah ni dia kuat. Jadi dia soul tu lebih ni, jadi ni antara melodi yang Ustaz dapat kat sana lah. Terimalah zikir seruan Thayyibah. Labbaik Allah labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak bima yampun panggilanmu tiada sekutu bagimu, sesungguhnya pujian dan kerajaan dan nikmatmu
tiada sekutu bagimu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Okey, terima kasih Kak Yung. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah jumpa lagi Kak Yung. Terima kasih. Okey Ashraf, kita jumpa lagi ya. Kita pun berundur diri juga. Ini selamat memeluk dan mendapat era di malam yang terakhir. Selamat kita pun all out, all in, check in, and cheer out. Semoga Ratul Qadar milik kita bersama. Qul qawla hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang terbaik. Waalaikumsalam warahmatullahi